بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil Musyir selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini, seluruh ahli kuasa surau, muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat rahmat dan kita semua mendapat berkat untuk kita melangsung kehidupan kita yang masih berbaki di hadapan sana, insya-Allah. Pada pagi ini saya ingin bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu telah berkata bahawa telah datang seorang laki-laki berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki ini bila jumpa dengan Nabi langsung dia kata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah wasiatkan aku, ataupun wahai Rasulullah pesan ke aku satu pesanan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun memberi tausiah kepada dia. Maka Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alaika bil iyasi mimma fi aidin nas wa iyyaka wa tam'a fa innahu al faqrul hadir wa salli salataka wa anta muwaddi' wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam hadis ni dengan Nabi sebut alaika bil iyasi mimma fi aidin nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
hendaklah engkau meletakkan satu al-iyas. Al-iyas ni makna putus harap. Mimma fi aidin nas, apa yang berada di tangan orang. Wa iyyaka wa tam'a, jaga-jaga kamu dengan ketamakan. Fa innahu al-faqrul hadir, itulah kefakiran yang sebenarnya. Wa salli salataka wa anta muwaddi', Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan sembahyanglah sembahyang engkau wa anta muwaddi', dalam keadaan kamu telah mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Wa iyyaka, dan jaga-jaga kamu, wa ma yu'tazaru minhu, apa yang diuzurkan daripadanya. Ada seorang laki-laki bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni seorang sahabat Nabi yang besar. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dia cerita berkenaan dengan satu orang laki-laki menjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai jumpa dengan Nabi, orang ni kata, Rasulullah, tolong pesan kat aku dengan satu pesanan. Sifat sahabat-sahabat Nabi bila jumpa dengan Nabi, mereka minta Nabi memberi tausiah ataupun minta Nabi memberi ataupun meninggalkan sesuatu pesanan. Dan Nabi kita SAW dalam memberi pesan itu, sentiasa Nabi memberi pesan yang tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang berjumpa dengan Nabi, Nabi kata, la takzib, hang jangan bohong. Benda tu hanya dua patah ya. Hang jangan bohong. La takzib, hang jangan bohong. 3 patah perkataan. Oleh kerana pendek sangat, dia minta lagi, Rasulullah, awsini, tinggalkan pesan pada saya. Nabi tetap ulang, la takzib, hang jangan bohong. Dia minta lagi, Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tinggalkan pesan pada saya, Rasulullah. Nabi tetap mengulang, la takzib. Pasal apa? Sebab dia ni kalau cakap bohong. Kalau suruh pesan sekali, kalau pesan kata jangan bohong sekali, mungkin pesanan tu tak begitu besar pada dia. Nabi ulang sampai 2 kali, Nabi ulang sampai 3 kali. Akhirnya subhanallah, barulah pesanan Nabi itu menjerap dalam hati dia dan menjadikan dia tak lagi menjadi orang yang kalau bercakap selalu berbohong. Satu masa mai satu orang lain, Rasulullah tolong nasihat kat saya, Sa'ad. Tolong pesan kat saya, Sa'ad. Nabi kata, la tazni, hang jangan berzina. Bila Nabi kata, hang jangan berzina, langsung dia kata, Rasulullah, tu yang payah tinggal. Sebab dia ni, benda yang dia tak boleh tinggal ialah zina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW selalu memberi pesan pada seseorang mengikut seseorang. Kawan ni pemohong, Nabi kata la takzib. Kawan ni tak boleh tinggal zina, Nabi kata jangan berzina. Macam mana Nabi boleh tahu semua-semua tu? Sebab Nabi kita SAW ialah perawat yang paling hakim. Nabi doktor jiwa yang paling baik. Nabi tahu orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni, semua Nabi tahu. Bahkan Nabi kita SAW, kalau Nabi kita sembahyang, Nabi tahu ahwal di belakang. Macam mana orang belakang tu. Maka hak di belakang ni macam mereka di depan Rasulullah. Tak usah mohong lah macam mana di belakang buat, Nabi tahu semua. Ada seorang tu dia main sembahyang, angkat takbir sembahyang belakang Rasulullah.
Lepas sembahyang Nabi panggil dia. Hang sujud tak sempurna. Hang rokok tak sempurna. Hang kena rokok macam ni, hang kena sujud macam ni. Sedangkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi melihat? Di sana ada khilaf ulama. Ada mengatakan Nabi di belakang kepala Nabi ni ada mata seperti depan. Cuma mata tu tak dapat dilihat oleh kita. Ada ulama mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi melihat melalui celah-celahan bulu-bulu rumah tengkok Nabi di belakang, melihat di belakang. Dan begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Tuhan bagi kelengkapan yang cukup untuk mendidik manusia. Orang ni kalau nak perbetul orang, dia kena lebih baik daripada orang tu. Sebab itu kata ulama, kita ni kalau kita nak betul orang, kita kena lebih baik daripada orang tu. Kalau kita sendiri pun tak bertakwa, kita nak menyuruh orang bertakwa, orang tak boleh bertakwa. Nak suruh orang jadi baik, kita pun tak apa baik. Tak boleh. Sebab tu kata ulama, wa ghairu taqiyyin ya'murun nas bituqa kat-tabibi yudawi wa tabibu maridu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak bertakwa nak menyuruh orang bertakwa seperti doktor yang merawat, doktor pun sakit. Doktor sakit kurak. Main masuk pakcik tu sakit kurak, main klinik. Masuk pakcik, duduk atas kursi, doktor tanya, "Pakcik sakit apa pakcik?" "Pakcik ni kurak." Mai tengok tangan pakcik. Tengok, pakcik suruh tangan-tangan dia. Doktor yang sambut tengok tangan doktor pun kurak. Pakcik kata, "Lah, tangan doktor pun kurak." No? Macam mana nak merawat? Doktor kata pakcik tak jadi nak merawat. Doktor pun tak boleh rawat diri doktor. Ada saya jumpa doktor. Doktor ni kecil manis. Kecil manis ni sampai kaki pun hitam lakar dah. Jalan pun pakai tongkat, salah Sayyidina Muhammad. Tapi dia masih kerja di klinik. Jadi tentulah bila mana orang penyakit kecil manis mai, tengoklah doktor teruk juga no. Bukan duk bincang mak kecil manis. Jadi doktor ni sepatutnya dia kena sihat, barulah dia bergaya jadi doktor. Tentulah doktor ni dia jaga pemakanan, kan? Tak jadilah doktor kata manis jangan duk minum, jangan duk banyak sangat pakcik. Doktor pun rasa-rasa manis banyak juga ni kecil manis. Tentulah nasihat tak berkesan. No? Tentulah nasihatnya tak berkesan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah pemberi nasihat yang paling berkesan sekali. Mai orang ni Rasulullah, saya ni nak minta Nabi pesan sikit. Nabi kata, "Hang jangan berzina." Salah Sayyidina Muhammad. Nabi tahu mana? Hai tuan-tuan, kalaulah wali-wali Allah pun kita jumpa dia tahu hai kita ni Rasulullah. Salah Sayyidina Muhammad. Contoh no. Ada sekali tu waktu tu saya masalah Sayyidina Muhammad ni nak cerita sikit Pak Subit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu orang tokoh kekasih Tuhan di Kedah no. Pak Sumit. Dulu dia dengan siapa dia tak mau jumpa. Sebab dia mengira diri yang uzlah. Lepas tu dia menamatkan tempoh tu, dia mau jumpa orang. Jadi orang pun mai jumpa, yang baik pun mai jumpa, yang tak baik pun mai jumpa. Yang soleh pun mai, yang tak soleh pun mai. Ahli dunia pun mai, ahli akhirat pun mai. Ahli dunia pakat mai ke pasu nak minta doa dapat dunia. Ahli akhirat menyumpat pasu nak ada akhirat. Nak kaya pun ada, macam-macam, nak ADPM pun ada.
Tak suruh bela-bela mai tu, dia kata, apa Anwar mai minta di PM? Orang minta jadi hal lain, jadi Perdana Menteri. Pam Pak Su baca. Waktu tu lah, kami pergi dengar je lah. Duduk marah kat Datuk Seri Anwar. Kita pun dengar lah dia ceramah tu. Dia kata, Pak Su kata, kat Pak Su ni kalau mai ahli dunia, Pak Su ni take. Soalan senang. Kalau mai ahli akhirat, Pak Su ni madu. Tu dia kata. Dia layan semua. Ahli dunia mai pun dia layan, ahli akhirat mai pun dia layan. Dulu-dulu waktu dia tak mau jumpa orang. Hari ni dia balik tak mau jumpa orang balik lah. Siapa pi tak mau jumpa. Tapi saya pelik baru ni satu orang kenalan saya, orang Kuala Lumpur. Mai rumah saya kata mai mana? Dia kata mai Majarah Pak Su. Ni baru Majarah Ustaz. Saya kata jumpa Pak Su. Jumpa Ustaz. Lah, dia jumpa. Saya heran sebab Pak Su mau jumpa dia. Dia mai jumpa Pak Su pakai seluar jin. Ada banyak orang yang mai ziarah saya, lepas pergi ziarah Pak Su tak mau terima. Sedangkan yang pergi pakai jubah. Saya simpulkan Pak Su, siapa nak pergi jumpa kena pakai seluar jin. Siapa pakai jubah tak ada peluang jumpa dia. Sebab saya tahu, dia pernah kata, yang main pakai seluar jin, main rendah diri. Yang main pakai jubah, tu bertinggi diri. Macam mana dia boleh tahu? Hak ni main tinggi diri, hak ni main merendah diri. Dia tak mau jumpa dengan hak yang meninggi diri, sebab saya faham sebuah hadis Rasulullah. Nabi kata, at-takabburu 'alal mutakabbir sadaqah. Takabur di atas orang yang takabur sedekah. Orang yang main pakai jubah berasa diri baik. Orang yang pakai seluar jin main berasa diri dosa banyak. Hak ni dia layan elok, hak tu tak usah jumpa dia. Jadi tak mau jumpa dengan orang yang berasa tinggi tu ialah sedekah. Tu saya simpul lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu duduk atas bukit, siapa tak mau jumpa? Bahkan orang pun kata dia gila. Bahkan banyak orang kata Tok Wali apa tak mayang Jumaat. Masjid dia dekat tak ada turun mayang Jumaat. Pertama-tama kali saya baru balik daripada Mesir. Dalam umur saya dalam 27. Pilah kami 5-6 orang naik bukit nak pergi jumpa dia. Sepanjang jalan naik tu kawan saya dia main dulu. Sebelum tu dia kata hari tu ni kami Majarah Pak Su hari Jumaat. Saya hari tu pun Jumaat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan saya kata hari tu dia main dah hari Jumaat. Dia balik rapat dengan Jumaat. Turun terus pergi masjid. Lepas tu dia kata orang duk kata Pak Su tak mayang Jumaat. Dalam hati saya, takkan kot. Tu hari Jumaat tu, nak bukit tu. Sembang daripada pukul 9 sampai rapat dengan Jumaat 10, 11, 12, 1, 4 jam sembang. Tanya tu, tanya ni, sembang tu, sembang ni. Banyak dapat ilmu, tulis ilmu tu. Habis sembang, tengok, dekat Jumaat dah. Salah Sayyidina Muhammad. Saya pun turun daripada pangkin dia tu, sambil-sambil kami saruk kasut, tengok dia kata, Pak Su mayang Jumaat. Siapa tak tanya apa pun. Pak Su mayang Jumaat. Selagi ada siapa-siapa ambil Pak Su tu, kami ni apa tak cakap. Waktu turun tu, salah saya kata, tadi ente kata apa tadi? Ente kata Pak Su tengah Jumaat. Tengok dia cakap. Dia tahu mana. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Turun dia tengok selagi kau ada gerek ke, motor ke, ambil dia. Tak ada siapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dia sembahyang Jumaat di mana. Tapi ada orang kata dia sembahyang Jumaat di Tanjung Jaga.
Tanjung Jaga tu, tengah-tengah laut ni ada satu pulau, ada satu masjid, Masjid Bunian. Tang tu dia pergi sembahyang Jumaat. Jadi subhanallah, kalaulah begitu para awliya, dia panggil karamah, bagaimana Nabi tahu tentang seseorang ataupun hati seseorang itu, tu dia panggil mukjizat. Bila Nabi kata hang jangan berzina, dia kata Rasulullah, hak tu yang paling saya tak boleh tinggal. Nabi tahu mana? Sebab Nabi ada scanner. Scanner dalam hati kita dia panggil dengan firasat. Scanner dalam hati kita dia sebut dengan firasat. Firasat ni dia akan kuat kalau iman kita kuat. Sebab itu kata ulama, al-firasatu ala hasbi quwwatil iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, firasat mengikut kekuatan iman. Iman kuat, firasat kuat. Iman lemah, firasat pun tak kuat. Allahumma salli ala sayyidina. Ya subhanallah. Bila kawan tu kata hak tu tak boleh tinggal Rasulullah, Nabi pun letak tangan dia yang mulia di dada kawan ni. Nabi letak tangan dan Nabi kata, macam mana kalau orang berzina dengan mak hang? Hang rasa apa? Hang mau? Tak mau Rasulullah. Macam mana kalau orang berzina dengan kak hang? Hang rasa apa? Hang mau? Tak mau Rasulullah. Macam mana kalau orang berzina dengan adik hang? Hang mau? Tak mau Rasul. Begitulah orang pun tak mau orang berzina dengan mak dia, dengan kak dia, dengan adik dia. Tuan-tuan, Nabi angkat tangan, Nabi kata macam tu. Kata kawan tu, sejak daripada itu tidak ada satu perbuatan maksiat yang paling ku benci lebih daripada zina. Tu Rasulullah. Di subhanallah, Nabi perawat. Apa sahaja sakit umat, Nabi kita merawat. Saya pernah ziarah satu orang guru, salah seorang di kalangan ulama Kedah yang besar dulu, Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Ayah saya anak murid dia. Kita pergi tumpang sekali ziarah Tok Guru Masalah Sayyidina Muhammad. Antara siri-siri saya pergi dengan ayah ni, ada satu kali tu Masalah Sayyidina Muhammad ngata Tok Guru selawat kena banyak. Siapa-siapa selawat banyak, Nabi yang akan didik dia sendiri, kata Tok Guru. Maknanya pada saat Nabi tak ada ni, ganti Nabi ialah selawat. Waktu Nabi ada hari itu, bila jumpa dengan Nabi, Rasulullah saya masalah ni, Nabi selesai masalah dia. Saya ni hati Nabi Rasulullah, saya hati macam ni, Nabi rawat, Nabi sempurnakan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi lepas Nabi tak ada, Nabi tinggalkan selawat. Siapa-siapa sakit, perbanyakkan selawat. Sakit zahir ke, sakit batin ke, sakit apa-apa ke, duduk tang selawat. Kita ni hubbul dunia, cinta dunia, perbanyakkan selawat sampai habis cinta dunia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni pongoh. Tahu tak pongoh? Pongoh ni perangai huduh, tuan-tuan. Satu masa satu orang sahabat tu menjumpa dengan Nabi, Rasulullah wasiat saya, Nabi kata hang jangan marah. La taghdab, hang jangan marah. Macam mana Nabi tahu dia jangan marah? Marah ni yang Nabi kata jangan marah sebab dia marah yang Nabi masukkan pongoh. Orang pongoh, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, makan nasi hari itu, gulai, bini terlupa buh garam. Dia bangkit, dia mengamuk, dia sepak habis. Tu pongoh. Ni perangai buruk. Dia nak pergi kerja naik motor pancat. Turun sepak motor. Dia pun sakit. Sallallahu alaihi Muhammad. Pongoh. La taghdab, hang jangan marah. Mana hang jangan marah dengan makna tadi. Marah ni kena ada, tuan-tuan, tapi tak boleh lebih. Lebih tu buruk.
huduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau marah dah tak ada, sampai tak ada marah langsung, orang ketuk kepala, orang sekeh kepala, bersenyum je. Hak tu bukan orang kot. Kata Imam Syafi'i, man istughdib wa lam yaghdab fahuwa himar. Orang buat nak bagi dia marah tapi tak marah, tu bukan orang dah, tu kaldai, kata Rasulullah. Kaldai ni jenis tak reti marah. Kita mungkin tak apa reti, tapi kami duduk dengan negara Arab faham. Kaldai ni bila tuan buh barang atas dia, masalah Sayyidina Muhammad buh barang, depan tuan tepuk belakang dia, pup, jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun tuan buh berat berjalan, menyakap kaki dia tu, kasut dia lincin, kuruk, jatuh kaki depan. Dia tak pernah beralih kat tuan dia, awak berat sangat ni. Tak pernah. Kalau buh barang atas dia, buh, sahaja Sayyidina Muhammad berat sampai tak boleh bawa, pum, jatuh, 4 kaki, sengap ya. Tak pernah kata ni dia lah berberat sangat. Tak pernah. Bahkan himar ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia bawa barang, dia mati mudah ya. Berat sangat, pum, mati. Dan tak pernah tanya berat cara mana pun. Nak pergi mana? Nak pergi tak kat siapa? Tak pernah tanya juga. Barang ni barang mahal ke barang tak apa mahal? Tak pernah tanya juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa orang buat bagi dia marah tapi tak marah, tu bukan orang, kata Imam Syafi'i, tu himar, kaldai. Siapa-siapa tak marah ni kena pergi cari ubat bagi ada marah balik. Teruk sangat tak marah ni. Marah ni penting untuk jaga agama. Orang hina Nabi sampai tak ada marah ni, tak ada maruah. Orang lokeh Rasulullah, orang hina Nabi sampai tak ada marah, ni tak boleh. Marah ni, masalah Sayyidina Muhammad, penting untuk jaga agama dan jaga diri. Tak ada marah, berarti kita tidak ada security untuk jaga diri kita sendiri. Tapi kalau lebih, itu tak boleh. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, ada satu sahabat mai jumpa dengan Nabi, tanya Nabi, ya Rasulullah, apa Nabi nak pesan kat saya? Pesan sikit Rasulullah. Maka Nabi kata, alaika bil iyasi mimma fi aidin nas. Hang kena jadi orang yang putus harap kepada apa yang duk tangan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni kalau tak ada duit, nak pergi cari orang. Kita ni kalau tak ada duit, nak pergi cari orang, nak minta duit. Nabi kita ajak, hang kena jadi orang yang putus harap kepada orang. Maksud macam ni, orang bukan balik bagi apa. Kadang-kadang kita minta, kita akan balik, kita sedih. Pasal apa dia sedih? Pasal apa kita sedih? Dia maki, hamun kita. Baru ni ada sekali tu saya masuk bank. Masuk bank tu ada satu maklong tu, dia tangan macam tu, ada satu beg dan pakai mask. Saya pun tak kenal dia lah, pakai mask. Dulu kalau minta duit ke orang, orang kenal. Kalau minta duit ke orang, orang tak tahu sebab tutup muka. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad nak masuk tu, dia minta lah. Dia habak, dia macam meratus lah. Dia kata, saya ada anak, tak makan, banyak apa-apalah. Saya pun masuk bank lu, ingat lagi, keluar bank nak bagilah sikit. Bila dah ambil duit, masalah Sayyidina Muhammad,
Waktu saya dah nak keluar tu, satu orang tolak pintu bank. Dia kata, mai lagi minta. Tak ada kerja. Kata budak tu. Makcik maklum tu sengap, tak kata apa. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, agak-agak apa rasa orang tu? Kalau dia ada perasaan, dia rasalah salah Sayyidina Muhammad. Mungkin hari tu dia tak boleh motong. Mana kita tahu? Kan? Dia buat tak kerja, tapi hari tu tak boleh motong, hujan. Salah Sayyidina Muhammad. Terfikirkah kawan yang redik dia tu, kawan tu, situasi dia macam tu? Motong boleh berduit sangat. Salah Sayyidina Muhammad. Akhir, saya pun ada, tak ada duit 20, tak ada duit 10 ringgit, tak ada 5 ringgit, tak ada RM1. Keluar bank. 50 ringgit. Saya bagi tu, subhanallah, gaya-gaya saya turun pergi kereta, saya kali tengok makcik tu dah duduk atas motor. Dia main dengan motor rupanya. Lah nanti saya kata, elok balik lah, dapat 50 ringgit lah. Banyak oh. Dia hari ni kalau dia minta, hari ni pun orang bagi tak. Tapi dapat 50 dah. Balik ya. Hang kata, tapi kat aku dapat 50 ringgit lah. Tuan-tuan, orang yang minta jangan herdik. Jangan kata. Sebab Nabi dan sebab Allah sebut, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta jangan herdik. Minta bagi lah. Apa masalah hang nak bagi? Kalau hang tak mau bagi, hang senggap sudahlah. Kita bukan tahu masalah dia apa. Ustaz kot dia sindiket kat ustaz. Awak bagi kat sindiket tak dapat pahala. No? Orang tipu kita pun kita sedekah bagi dapat pahala. Orang kafir minta kita bagi. Di Kuala Lumpur, macam saya tak jumpa suasana tu di Kedah. Di Kedah ni hak minta sedekah orang Melayu. Hak minta sumbangan tu orang Melayu. Di KL saya jumpa India. Salah saya nama India. Tunggu depan pintu bank. Dia pun tahu orang keluar bank ada duit kan. Tu tunggu depan pintu bank. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni, bila hak minta tu India, dia pun hamba Allah juga. Bukan semua India, bukan semua Cina kaya. Hak dia minta tu berarti dia perlulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hang tak boleh bagi 50 ringgit, hang bagi RM1 pun tak apa dah. Tuan-tuan, jangan herdik ya, tak boleh. Agama tak bagi. Tuhan tak bagi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang minta jangan herdik. Bahkan kalau dia mai minta kat kita, dia naik kereta besar sekalipun, S400. Tu dia kereta S400 tu, Mercedes S400 tu besar sekali kot, saya pun tak tahu lah. Salah Sayyidina Muhammad. Kereta tu orang tak bawa sendiri. Kereta tu kena duduk belakang, orang bawa. Kereta bos. Tiba-tiba tengah-tengah kita duduk tunggu bas, berhenti kereta Mercedes hitam S400. Salah Sayyidina Muhammad. Turun satu orang bergaya bukan main, semak bukan main. Kita tengah duduk tunggu bas. Dia kata, abang, ada RM5 tak? Kita kata, ish, biar betul, kereta besar RM5 tak ada. Kereta besar tu RM5 pun tak ada kah? Jangan kata apa. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lisa'ili haqqun wa in ja'a ala farasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi orang yang datang meminta, dia sudah ada hak dia, iaitu kena bagi. Wa in jaa ala farasin, sekalipun dia datang berkenderaankan kuda. Kuda ni kenderaan yang paling hebat zaman Rasulullah. Minta kena bagilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, tapi kita ni jangan jadi orang minta. Jangan jadi orang minta. Jadilah orang memberi.
Dalam hadis Nabi sebut, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Makna tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Pun macam tu, golongan salafus soleh tak mau duduk tangan di atas. Mereka nak duduk tangan di bawah. Pasal mereka tak mau merasakan lebih mulia daripada orang yang menerima. Mereka tak mau jadi lebih mulia daripada orang yang menerima. Kalau mereka bagi, kita bagi macam ni nah. Mereka kalau mereka memberi, mereka bagi macam tu. Bila bagi macam ni, orang ambil kat atas. Berarti hang lebih baik daripada aku. Aku lebih bawah daripada hang. Itu golongan salafus soleh. Sekalipun kita bagi, jangan anggap kita tinggi. Sekalipun dia menerima, jangan merendahkan dia. Sebab dia kadang-kadang dia lebih baik pada kita. Allahumma salli ala wasallam. Bahkan tuan-tuan, orang yang menerima ni ialah nikmat. Ni hari ni kita boleh bagi lagi sebab abasih lagi orang miskin. Ada. Satu masa esok, saya ingat 10 tahun yang akan datang, dah tak ada orang miskin. Kalau lah betul mulut saya lah, 10 tahun nak main ni ataupun 20 tahun yang akan datang, orang miskin tak ada. Sebab semua kaya. Waktu tu tuan-tuan nak bagi susah lah. Nak bagi susah. Nak bagi, dia kata nak bagi aku, hanya aku miskin, aku kaya. Lah ni sebab ada orang miskin tu boleh duk terima kita bagi. Esok ni tuan-tuan, 10 tahun yang akan datang, dekat-dekat nak kiamat esok, Allahu Akbar, subhanallah, mai akan keluar daripada bumi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita tengok kok jalan tu penuh dengan batu-batu kerikil, nanti mai macam tu lah keluar. Mungkin tuan-tuan tak boleh nak gambar ni, tapi saya dah boleh gambarkan. Saya pergi ke Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Di Aceh ni, orang pergi menyangkui tanah di bukit, orang balik bergundi-gundi. Tanah yang beremas. Balik rumah proses. Lepas ada mesin proses mah. Kebanyakan yang ada mesin proses mah itu sebab pernah kerja di Malaysia. Balik buat rumah besar-besar dan beli mesin proses emas. Belakang rumah je. Tengok hempas-hempas emas tu berkaca-kaca, tu baru hempas-hempas. Hempas-hempas. Pergi jual di kedai. Tuan-tuan, kita ni tanah Melayu ni kaya mah. Tanah Melayu kita ni dulu dipanggil dengan Golden Horizon, semenanjung emas. Dalam bahasa lama kita disebut dengan Suvarna Bumi. Ni cikgu sejarah tahu kot, cikgu-cikgu sejarah ni pernah dengar kot, Suvarna Bumi. Apa dia makna Suvarna Bumi? Semenanjung emas. Ni kita ni. Emas banyak. Tapi saya rasa galak. Bila singgah di airport Thailand, salah Sayyidina Muhammad, airport Thailand ni siapa-siapa pernah pergi, dia panggil airport Suvarna Bumi. Saya sedih sebab lepas dah ambil nama kita. Sebenar tu nama semenanjung tanah Melayu. Salah Sayyidina Muhammad. Emas banyak. Emas ni menurut orang tua-tua kata yang paling banyak tu kalau di belah Kuala Lumpur tu Shah Alam. Kalau di Kedah ni yang banyak tu di belah Jitera tu. Kampung apa tu masalah Sayyidina Muhammad. Tu banyak emas. Tuan-tuan, dikatakan oleh
Orang lama-lama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Sulaiman yang batu bata dia buat istana mahligai dia tu, yang bersulam emas perak tu, emas tu diambil daripada wilayah kita. Ahsyat esok keluar. Sebab itu tuan-tuan, Nusantara ni kaya. Emas-emas kita semua dia bawa balik ke England. Hari ni berjongkong-jongkong emas tu duduk di negeri orang putih tu. Hak ni lepas ambil. Raja-raja Melayu kaya. Emas berjongkong-jongkong. Salah Sayyidina Ahmad. Bila lepas tawan tanah Melayu, emas-emas semua balik berkapai-kapai sana tu. Mereka balik saja je. Guna tak boleh. Nanti dia akan main balik. Bila main balik, bukan sakat raja kaya, rakyat pun kaya raya. Itulah zaman Imam Mahdi AS. Zaman Imam Mahdi ni kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, bukan setakat emas, buah-buahan pun menjadi. Buah-buahan menjadi sampai meranduh. Buah-buah tu meranduh sampai ke bumi. Sampai kata guru saya, waktu tu orang kata, alangkah baiknya kalau orang mati pakai hidup balik boleh tengok. Pasal banyak. Zaman tu tak ada orang mau terima zakat sebab dah kaya. Kaya raya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin zaman tu dah tak lama, insya-Allah. Hari ni kita masih ada orang miskin hak kita boleh bagi. Esok nak cari nak bagi kat siapa ni? Bila nak bagi? Dah, aku tak terima. Aku duit banyak. Duit kecil-kecil lah. Kawan maklum tadi, hak dapat RM50 balik, melenggak naik motor balik tu, esok dia dah ada 5 juta. Kalau 5 juta, RM50 ada apa? Tak mau lah, duduk di gigi lah. Buat malu ya bagi kat dia. Tu zaman esok. Kalau macam tu, sebenarnya orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menerima ni, sebenarnya kita kena terima kasih kat dia. Sebab dia telah bawa sedekah kita kepada Allah tanpa dia minta upah. Dia tolong bawa pahala sedekah kita. Tapi kalau dia cerdik, dia minta lagi RM50. Oh, bagi RM50. Dia kata RM50 lagi. Pasal apa? Hak ni upah bawa RM50. No? Hak ni upah bawa RM50. Tapi mujok dia tak main mengaji. Mujok dia tak main kuliah hari ni. Tuan-tuan, terima kasihlah kat dia. Sebab dia tolong bawa kita ke akhirat tanpa minta upah. Sebab itu, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tu faham realiti. Okey. Nabi suruh kita buat apa ni? Nabi suruh kita berputus asa dengan yang duk ke orang. Makna apa? Nabi tak bagi kita harap ke orang. Sikit-sikit nak pergi minta hutang orang. Sikit-sikit nak minta tolong orang. Lah ni tak sah. Nabi suruh apa? Nabi suruh kita berpada dengan apa yang ada. Dia panggil qanaah. Hang ada zakat ni ya, cukup. Hang jangan tamak. Nabi kata wa iyyaka wa tam'a, jaga-jaga tamak. Hang jangan tamak. Hang ada banyak tu, hang jangan nak lagi. Cukup. Bila mana kita qanaah, kita akan jadi orang yang redha setakat mana yang kita ada. Selanjutnya, apa kita akan jadi? Kita jadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah kami tarani ya. Alhamdulillah, tak tirih, tak apa, boleh duduk. Bila tak bersyukur atas nikmat yang sedia ada ni, kita nak rumah kita macam dia tu, macam dia tu, macam dia tu, berarti kita dah tidak mensyukuri nikmat yang sedang kita duduk ni.
Itulah yang Nabi suruh kita berpada dengan apa yang ada. Jangan duk nak ndak hak orang. Jangan nak ndak hak kat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Hak orang jangan harap. Banyak orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak ambil kesempatan di atas hak ada orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia benda yang Tuhan atur, hak tu kerja dia. Kerja kita tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Rezeki kita jangan fikir. Rezeki kita dah duduk di tangan Allah. Bila Tuhan bagi rezeki ke orang tu lebih, jangan duduk bercadang nak ambil hak duduk kat orang. Nak ambil kat kita. Macam mana aku nak cari jalan? Aku nak ambil juga sikit. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Tak boleh. Sikit pun tak boleh ada hak tu. Nabi kata, alaika bil iyasi mimma fi aidin nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pedoman yang Nabi sebut. Jangan tamak. Taib. Fa innahul faqrul hadir. Orang yang tamak, orang yang tak hak di tangan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu pakaian sebenar-benar pakaian. Tu orang pakaian yang sebenar-benar pakaian sungguh. Pasal apa Tuhan tak bagi kita nak? Pasal apa Tuhan tak bagi kita hati kita nak hak yang duk di orang? Sebab Tuhan suruh kita bergantung kat dia, sebab dia boleh bagi, dia maha kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tak boleh bagi sebab orang semua fakir macam kita. Yang kaya dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ada duit, tuan-tuan sembahyang duha 4 rakaat hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang duha 4 rakaat. Sama ada tuan-tuan buat 2 salam ataupun 1 salam. Kalau 1 salam, tahiyat di akhir sekali. Tahiyat di akhir sekali. Buat 4 rakaat hari-hari. Tapi kalau tuan-tuan buat sehari 2, dia tak main lagi. Tak ada kesan apa pun. Dia kena buat sampai tuan-tuan sayang duha tu. Bila mana kita tak boleh tinggal dah, kita rasa sayang duha tu. Ketika tu kita akan dapat janji Tuhan. Orang menega masalah Sayyidina Muhammad, bacalah Waqiah sekali siang, sekali malam. Jadi wirid. Lepas subuh baca surah Waqiah sekali, lepas maghrib isyak ke malam baca surah Waqiah sekali. 2 kali siang malam. Inilah cara Tuhan suruh bantu kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu selawat kena bagi banyak. Selawat kena bagi banyak. Banyak ni maksud macam mana? Banyak ni maksudnya kalau kita selalu selawat sayyidina Muhammad, sampai satu masa kita tak pegang tasbih pun selawat keluar di mulut. Itu makna banyak. Faham tak? Kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh lagi macam tu, berarti kita tak selawat banyak lagi. Selawat banyak ni, kena hari-hari selawat 1000, 2000, 3000. Lama-lama, selawat kita tak pegang tasbih pun keluar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tu mana banyak. Ketika tu rezeki masuk. Kalau tak pi tahap tu, rezeki tak main lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu saya nak bagi satu amalan. Tapi hak ni tak boleh tulis. Tulis tak jadi. Tentu kena hafal. Masalah Sayyidina Muhammad. Hak dalam live pun kena mengapai. Hak luar ni pun kena mengapai. Saya nak bagi amalan ni. Amalan ni selawat. Baca 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar. Ikut saya. Kalau keluar daripada malih ni hafal, boleh amal lagi asar, boleh amal dah. Lepas tu esok amal,
Dan mai rezeki insya-Allah. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba, hamzah belakang wal ummahat, ta belakang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma, dia 4 kali berhenti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Cuba baca tengok. 4 kali berhenti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Tuan-tuan, baca 10 kali lepas mayang subuh, 10 kali lepas mayang asar, insya-Allah. Tu cara bergantung. Jangan mengharapkan orang, bergantung dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu rezeki nak bagi cukup, baca surah yang tak ada huruf kaf. Nabi sebut laisa fihinna kafun wa fihinna kafin. Baca 3 huruf yang tak ada huruf kaf. Nabi kata dalam tiga surah ni tak ada huruf kaf. Siapa baca 3 surah ni kafin, cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah apa? Wal asri, li ila fi Quraisy, dengan qul a'udzu birabbil falaq. Wal asri li ila fi Quraisy dengan qul a'udzu birabbil falaq. Baca ni sehari semalam sekali ya. Serba sekali. Insya-Allah cukup biiznillah. Bahasa kita orang Pening, orang Kedah ni sengkek. Kalau siapa-siapa baca surah ni dia tak tempuh dah sengkek, cukup insya-Allah. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu kalau kita nak kemurahan rezeki. Tuan-tuan mau kaya tak? Kaya lebih lagi tu. Nak kaya ke? Pakai tak mau hangguk ni. Fikir nak mau ke tak mau, betul ke ustaz ni? Kalau nak saya nak bagi. Saya ambil daripada guru, guru ambil daripada guru dia. Tuan-tuan baca suratul Kautsar 1000 kali. Tapi jangan bangkit, tak syakir. Baca sampai habis 2 jam setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca 1000 kali. Mengantuk pun gagah sampai habis 1000 kali. Ya? Macam mana? Bahasa mana pun tak apa. Bahasa mana pun tak apa. Siang ke malam ke pagi petang, insya-Allah saya ijazahkan amalan tu, insya-Allah tuan-tuan semua kaya. Esok ni bila kaya kira dah keluar zakat ya. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah lah, semua yang saya bagi tu semua kaya dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang hak tak kaya saya baca lagi, tak lagi. Hak tak kaya lagi, tak baca lagi. Hak baca semua dah kaya. Alhamdulillah. Sepanjang lu tanya-tanya tu lah, Tuhan bagi dah daripada kaya. Kaya ni cuma satu, jangan lupa daratan. Kaya kongsi duit dengan orang. Tuhan bagi rezeki bukan Tuhan suruh simpan, Tuhan suruh bagi ke orang. Insya-Allah. Qala wa iyyaka wa tam'a fa innal faqra
fa innahu al-faqrul hadir. Jadi orang yang tama ialah orang yang kaya, ialah orang yang pakaian sebenar-benar pakaian. Kalau kita tak minta ke orang, kita kaya. Minta ke orang, tu makna fakir. Orang yang tak minta ke orang, bermakna dia kaya jiwa. Tapi kalau orang tu nak lagi hak duk ke orang, soalan Sayyidina Muhammad, walaupun dia kaya dah, sebenarnya dia tak kaya pun, dia pakaian sebab nak lagi. Kalau kaya ni, cukup dengan apa yang ada. Walaupun kita tak ada apa pun, tapi kita cukup dengan apa yang ada. Tu kaya, sebenar-benar kaya. Qala wasalli salataka wa anta muwaddi'. Dan Nabi kita suruh kalau sembahyanglah orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Selagi kita akan sembahyang zuhur. Mungkinkah selagi kita sembahyang asar? Belum tentu. Itulah maknanya sembahyanglah sembahyang salatul muwaddi'. Selagi kita boleh sembahyang zuhur. Hai asar nak sembahyang kau selagi? Tak tahu lagi. Tengok sampailah umur kita sampai asar, boleh ambil wuduk, boleh sembahyang. Lepas tu habis sembahyang, pastikah selagi boleh sembahyang maghrib pula? Belum tentu. Macam tu Nabi suruh. Bila kita sembahyang, kita tak tahu selagi boleh sembahyang, selagi boleh sembahyang ke tak. Jadi bila angkat takbir sembahyang zuhur selagi, sembahyanglah sembahyang orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى أستغفرك وأتوب إليك.